Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Dalam video sebelum ni, saya dah buat konten yang bertajuk 5 perangai asesmen kereta dari neraka. Jadi, dalam video kali ini, saya nak buat konten yang bertajuk 5 perangai asesmen kereta dari syurga. Nak tahu 5 perangai asesmen kereta tersebut? Tonton video ni sampai habis. Ada banyak perangai asesmen kereta yang bagus. Tetapi dalam video ni saya hanya compilekan, saya hanya rumuskan 5 perangai asesmen saja. Perangai asesmen kereta yang pertama dari syurga adalah yang orang lain recommend. Maksudnya yang jiran recommend, kawan-kawan recommend, saudara mara recommend. Ini confirm asesmen kereta yang bagus. Sebab bila orang lain recommend, pastilah asesmen kereta yang mereka recommend tu bagus. Mungkin bagus buat kerja, nak approve loan kan senang, mungkin kereta mudah dapat, ataupun macam-macam urusan lagi. Sebab tu orang lain ni recommend pada anda. Pernah dengar tak orang recommend asesmen kereta yang teruk? Kau beli kereta dengan CA ni, dia ni dah lah loan susah nak lulus, macam-macam dia minta, kereta pun susah dapat. Kau beli yang kereta dengan asesmen ni, asesmen A ni. Ada tak pernah orang recommend macam tu? Tak pernah kan? Biasanya orang recommend mestilah yang bagus-bagus. Kau belilah kereta dengan asesmen A ni, dia buat kerja cepat, loan dia senang lulus, ataupun kereta dapat cepat, atau macam-macam lagi lah. Sebab tu bila orang lain recommend asesmen kereta kepada anda, sebaiknya anda cuba apply loan dengan asesmen tersebut. Sebab cara kerja dia mesti bagus. Sebab tu dia dapat recommendation, orang lain recommend kepada anda. Perangai asesmen kereta dari syurga yang kedua iaitu berfungsi sebagai konsultan ataupun pakar perunding. Sesetengah asesmen hanya berfungsi sebagai penjual kereta saja. Sebab tu nama salesman, penjual, dia jual kereta saja. Tetapi terms SA ataupun kepanjangannya adalah sale advisor, diterjemahkan ke bahasa Melayu adalah penasihat jualan. Jadi kalau salesman kereta yang bagus, dia akan berfungsi sebagai perunding ataupun penasihat jualan. Contohnya, anda nak apply loan kereta. Bila dia semak dokumen anda, ada dokumen yang tak lengkap, mereka minta anda kumpulkan dokumen lengkap supaya memudahkan kerja mereka bila nak submit kepada bank. Ataupun contoh, dokumen anda tak berapa kuat, tak berapa strong. Bila anda apply dengan salesman lain dah reject, tapi mereka cakap loan tak lulus, tak beritahu sebab apa. Tapi bila anda jumpa dengan salesman ni, dia beritahu, tuan, puan, cik, anda dengan dokumen ni ada beberapa masalah. Mungkin gaji rendah, ataupun mungkin komitmen agak tinggi, ataupun mungkin sikris tak berapa cantik. Saya nasihatkan tuan, puan atau cik buat sekian-sekian, dapatkan penjamin, ataupun pastikan rekod pembayaran selepas ini cantik. Mereka beri nasihat, mereka berunding bagaimana nak pastikan loan kereta anda lulus. Yang itu adalah ciri-ciri asesmen kereta yang bagus. Sebab dia bukan hanya nak jual kereta saja, tapi dia nasihatkan anda bagaimana nak pastikan loan kereta anda lulus. Jadi dia bagi tips-tips ataupun nasihat bagaimana nak pastikan. Contoh, loan kereta anda susah nak lulus, tapi mungkin bila apply tahun depan, contoh anda naik gaji baru lulus. Jadi dia mungkin beri nasihat yang mungkin susah nak diterima bagi anda sekarang, mungkin sebab anda pakai kereta lah. Tapi dia bagi nasihat tu mungkin berguna di kemudian hari. Mungkin supaya anda punya installment bulan-bulan dapat murah, ataupun interest dapat murah, atau anda punya rekod bayaran pun dapat cantik, tak ada tunggakan dan sebagainya. Itu bagusnya kalau asesmen berfungsi sebagai konsultan ataupun pakar perunding. Perangai asesmen kereta dari syurga yang ketiga adalah under promise tapi over delivery. Maksudnya dia tak menjanjikan bulan dan bintang, dia tak janjikan macam-macam, tapi dia cuba yang terbaik. Walaupun loan anda mungkin nampak mudah lulus, tapi sebelum ni anda pernah apply dengan asesmen lain, semua yang reject. Mungkin masalah komitmen dah, masalah sikris lah, masalah gaji lah dan sebagainya. Tapi asesmen ni cuba yang terbaik, dia tak menjanjikan loan anda boleh lulus. Tapi bila
dia buat loan anda, tiba-tiba rezeki, alhamdulillah loan anda lulus. Mungkin adalah caranya. Itu mungkin anda boleh tanya dengan salesman yang luluskan loan kereta anda lah. Tapi maksudnya dia tak janjikan bulan dia minta, dia tak janjikan macam-macam. Dia akan cuba yang terbaik apa yang dia boleh buat. Contoh, loan anda lulus, kemudian dia bagi surprise free gift. Bukan yang customer minta, bukan yang anda minta, tapi dia bagi secara tiba-tiba untuk menghargai anda beli kereta dengan dia lah, dengan salesman tersebut. Contoh, waktu anda terima kereta tu waktu hari ulang tahun kelahiran, dia sediakan kek birthday ke, dia bagi hadiah birthday ke dan sebagainya, atau mungkin dia bagi voucher, tiket penginapan ke, tiket apa semua. Contoh, dia tahu anda ada anak-anak, dia belikan mainan, dia belikan patung ke untuk anak-anak anda. Dia deliver kereta tapi dia bagi free gift extra sebagai menghargai anda beli kereta dengan dia lah, dengan salesman tersebut. Ini maksudnya dia under promise tapi over delivery. Dia cuba servis baik tapi dia memberi lebih daripada yang anda minta. Perangai salesman kereta dari syurga yang keempat adalah profesional dalam urusan. Apa maksudnya profesional? Bila setiap kali berjumpa dengan anda, dia berpakaian kemas. Tak semesti kena pakai tie, pakai blazer dan sebagainya. Mungkin jumpa di luar waktu pejabat, di kedai makan dan sebagainya, dia pakai casual tapi dia pakai tetap kemas. Taklah pakai selekeh, pakai t-shirt yang dah koyak-koyak ke apa ke. Dia nampak dia profesional dalam berurusan dengan anda. Kemudian dia bercakap dengan anda pun intonasi suaranya bagus, intonasi suaranya baik. Dia tak tinggi suara, tak menengking, tak marah-marah. Dia pun tenang dalam jawab. Walaupun contoh anda tanya berkenaan kereta, mungkin lambat dapat ke macam mana, dia bercakap dengan anda tu, intonasi dia tu tenang. Dia tak macam emosi, dia tak macam mengherdik, hina ke, diperli ke, sindir dan sebagainya. Dia tak buat macam tu. Dia cakap dengan nada yang baik, dia cakap dengan berhemah. Dan jawapan dia pun bagus. Bila contoh anda komplain, anda cakap kenapa kereta dapat lambat, kenapa dapat kereta sekian-sekian, dia jawab dengan baik. Dia tak ada macam menenting, tinggi suara ke, dia respon negatif ke dan sebagainya. Dia tak buat macam tu. Itu maksudnya profesional dalam berurusan. Dan perangai salesman kereta dari syurga yang terakhir, yang kelima adalah selalu keep in touch, selalu berhubung. Ada sesetengah salesman ni, sesetengah penjual kereta ni, bila dah jual kereta terus lost contact, terus menghilang. Bila ada contact dia, nombor tak dapat dihubungi lah, dia dah tak jual kereta lah, macam-macam alasan lah dia bagi. Mungkin dia dah tak nak berhubung dengan anda lagi. Tapi salesman yang bagus, dia selalu keep in touch. Walaupun anda dah beli kereta, contoh anda tak tahu nak guna function ni, function yang high tech, function yang advance ni, anda tanya dia sentiasa jawab, dia sentiasa bagi tutorial ke, dia tunjukkan video, dia bagi cara macam mana nak gunakan. Dia selalu keep in touch. Walaupun anda dah beli kereta dengan dia mungkin dah 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, dia masih macam tanya khabar, tanya tentang keluarga, ucap selamat. Contoh hari lahir, birthday, dia ucap selamat ke. Kalau contoh macam bulan puasa, dia ucap selamat yang Ramadan. Kalau Cina, dia ucap Gong Sifat Chai dan sebagainya, ucap Defa Bali. Dia masih keep in touch dengan anda. Dan kenapa dia buat macam tu? Sebab bila dia bina hubungan yang baik dengan anda pun mungkin akan recommend salesman tersebut kepada orang lain, dan dia akan menjadi perangai salesman yang pertama tadi. Maksudnya yang orang lain recommend. Sebab tu kalau ada salesman yang selalu keep in touch, mereka nak kekalkan hubungan baik. Sebab tu ada setengah yang hanya bermula daripada jual kereta saja, tapi dah jadi kawan baik, disebabkan yang perangai kelima ni lah, selalu keep in touch. Sekian saja video dari saya. Jika anda nak tahu 5 perangai salesman kereta dari neraka, boleh klik link dalam description di bawah, dan saya dah sediakan video penuh bagaimana perangai salesman kereta dari neraka. Selain daripada itu, jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jika anda suka dengan video ni, boleh tekan like dan subscribe channel video saya. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.